Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Ashraf Han bin Razin Han daripada pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab Melaka. Jadi pada hari ini saya berminat untuk berkongsi kepada semua pendengar berkaitan dengan cara pembelajaran yang efektif ataupun cara study yang berguna kepada kita sebagai seorang pelajar. Jadi perkara utama yang saya ingin nyatakan berkaitan dengan cara pembelajaran yang efektif ialah kita menjawab soalan berpandukan jawapan. Jadi ramai yang fikir benda ni tak berguna. Bukan tak guna lah, macam dia kurang efektif. Tapi bagi saya benda ni sangat berguna. Jadi semua kat rumah ada buku latihan. Saya boleh katakan dia sebagai buku latihan. Ataupun yang kita baru beli pada buku ataupun kita baru beli pada kedai-kedai luar macam Galeri Bookstore ke, Pustaka Seni Maju ke, macam-macam lah kita beli buku latihan. Jadi perkara pertama yang saya nak korang buat apabila korang buka dia buku tu, korang bau buku tu rasa bau fresh daripada kedai. Jadi perkara pertama yang saya nak korang buat adalah koyakkan jawapan. Ada yang jawapan dekat bahagian belakang, ada yang bahagian tengah. Jadi kalau kat tengah tu senang lah nak koyak, tapi kalau kat belakang tu terpaksa kena gunting dan staplerkan dia supaya jadi satu. Jadi kenapa saya nyatakan berpandukan jawapan ni adalah sangat penting. Jadi berpandukan jawapan ni bagi saya sangat penting sebab perkara ni macam kita ni kan belajar sains tulen, macam ada kimia, fizik, bio. Jadi benda-benda ni, subjek-subjek ni dia memerlukan satu term ataupun kata kunci yang betul bila kita menjawab. Macam contohnya, sebelum ni saya belajar kimia, antara mengatasi daya tarikan dengan memutuskan daya tarikan. Jadi dua benda ni kita akan fikir dua benda yang sama, macam tak ada beza pun, maksud sama je. Tapi kalau mengikut kaedah kimia dia, dua benda ni sangat berbeza. Dan bila kita buat salah satu daripada jawapan yang saya nyatakan tadi adalah salah. Jadi jawapan yang betul adalah mengatasi daya tarikan. Memutuskan daya tarikan adalah salah. Sebab apa? Dia menggunakan term memutuskan. Memutuskan tu adalah salah. Jawapan yang betul adalah mengatasi daya tarikan. Dan waktu tahun lepas, waktu saya hampir-hampir dengan PT3, saya guna cara ni. Khususnya waktu nak jawab sains lah. Adik saya pun guna cara ni. Saya ada dua buku latihan sains dan saya buat dua-dua cara ni dekat dua-dua buku. Jadi ramai tanya saya, "Acap, kenapa kau buat yang ni? Guna ke? Berguna ke? Boleh ke untuk ni? Skor untuk PT3 nanti?" Yalah, walaupun saya tak skor sains A, tapi tak apa. Bagi saya benda tu sangat efektif pada saya. Dan daripada tu juga kita dapat tengok buku latihan ni boleh jadi buku teks kepada kita. Sebab kebanyakan soalan dalam buku latihan ni kita tak akan jumpa dalam buku teks. Jadi bila kita menjawab soalan tu berdasarkan jawapan yang sebetul-betulnya, jadi kita boleh jadikan buku latihan tu sebagai buku teks. Jadi guna jawapan untuk jawab soalan. Itu yang pertama. Okey, jadi cara yang kedua yang saya ingin kongsikan, tak kisahlah MRSM ke Imtiaz ke, cara kedua yang saya ingin kongsikan adalah jangan takut buat salah. Dua benda yang saya akan katakan kejap lagi adalah dua benda yang sangat berbeza, iaitu jangan takut buat salah dengan careless. Okay, careless ni macam kita yakin jawapan tu betul, kita yakin yang kita tengah buat tu adalah betul. Yakin. Tapi bila dapat ketika exam, salah. Salah dia bukan sebab kita tak tahu benda tu, tapi kita tahu benda tu tapi sebab kita careless. Macam contohnya 5 tambah 5 patutnya 10, tapi dia buat 25. Macam saya tu. Saya selalu buat benda tu dan saya akan perbaiki ni. Okay, jadi lagi satu benda adalah jangan takut buat salah. Okay, jangan takut buat salah ni kita boleh amalkan ataupun kita boleh terapkan dalam diri kita bila kita tengah buat latihan. Jadi contohnya macam cikgu bagi latihan kan, ataupun cikgu tanya kepada kita, sekian. Lepas tu kita pun tak pasti betul ke jawapan yang aku nak cakap ni kan. Jadi kita sepatutnya, ini yang saya galakkan lah, sepatutnya kita bagi jawapan yang kita tak pasti benda tu betul ke tak. Tak apalah walaupun cikgu marah ke apa, tapi kita kena bagi jawapan yang kita tak pasti. Sebab daripada jawapan yang kita tak pasti itulah kita akan dapat tahu jawapan yang lebih tepat. Jadi boleh jadi perkara yang kita tak pasti itu adalah betul, dan boleh juga jadi perkara yang kita tak pasti itu adalah salah lagi menyalahkan. Okey, macam saya selalu confuse dalam macam buat latihan kan. Saya selalu confuse. Banyak yang saya confuse ni, tapi saya buat jawapan. Saya tak tanya kawan. Sebab saya rasa kalau benda ni salah, dia akan buatkan saya lagi ingat benda ni salah. Jadi saya tak akan ulang balik kesalahan tu. Dahlah kau dengan careless kan. Careless ni macam kita tahu benda tu betul, tapi kita sendiri buat yang salah. Jadi kalau yang jangan takut buat salah ni, konsep dia
tak pasti, buat je. Jangan tanya orang, jangan tanya kawan, betul ke ni, betul ke ni. Buat je. Yang pastinya cikgu akan tanda benda tu betul atau salah. Jadi kalau salah, kita dapat tahu benda tu salah. Kalau betul, kita tahu jawapan yang lebih tepat. Itu cara yang kedua. Okey, cara yang ketiga saya ingin nyatakan adalah jangan malu untuk bertanya ataupun jangan takut untuk bertanya ataupun bertanya sentiasa. Jadi ada satu golongan ni yang di mana saya nak nyatakan golongan ni sangat rugi, daripada iaitu golongan yang dia simpan soalan. Jadi contoh ni macam dalam kelas kan, Ustaz Syaril tengah mengajar bahasa Arab. Jadi dia pun tak faham kan, tak faham apa Ustaz Syaril ajar ni kan. Jadi dia buat keputusan untuk simpan soalan. Dia kata dalam hati dia, tak apa lagi aku tanya siapa, tak kisahlah. Dia nak tanya orang lain, tapi bukan tanya ustaz dalam kelas. Jadi saya nak nyatakan golongan ni sangat rugi. Sangat rugi. Sebab apa? Ilmu ni kalau kita belajar, kita dapat terus daripada cikgu. Jadi cikgu yang saya nyatakan dekat sini adalah Ustaz Syaril. Jadi kalau kita tak faham, terus tanya dalam kelas. Imam Syafi'i pun berkata, semakin banyak dia mempelajari ilmu, semakin banyak benda dia tak tahu. Jadi bila kita tanya sesuatu kan, kita tanya dalam kelas, ustaz pun jawab. Jadi ustaz jawab, lepas tu kita dengar jawapan tu macam kita macam makin tak tahu. Wow, kenapa ni pula, padahal kita fikir benda ni sama ni, yang ni. Tapi bila kita tanya sesuatu tu, jadi kita dapat tahu jawapan yang lebih betul. Ataupun daripada satu jawapan yang ustaz bagi tahu tadi, kita dapat tahu jawapan yang lebih banyak. Jadi dengan bertanya, kita akan lebih dapat tahu apa yang kita tak tahu, dan kita dapat tahu apa yang kita tak faham selama ini. Jadi itu cara yang ketiga, iaitu dengan banyakkan bertanya. Okey, cara yang keempat, saya nak petik quote ataupun kata-kata daripada Albert Einstein. Dia mengatakan bahawa kalau engkau tak dapat menerangkan sesuatu itu dengan mudah, maka engkau belum cukup memahami. Jadi cara keempat ni adalah mengajar orang lain. Jadi dengan mengajar orang lain, kita akan dapat lebih pengetahuan. Jadi contohnya kalau kita kalau orang tanya soalan mat kan, macam-macam soalan mat kita boleh jumpa. Ataupun orang tanya kimia, kita boleh tahu banyak soalan, banyak bentuk soalan daripada soalan kimia itu sendiri. Jadi cara keempat ni adalah mengajar orang lain. Macam Albert Einstein kata tadi, bahawa kalau kita nyatakan diri kita ni tak pandai nak ajar, jadi maka maksudnya kat situ, maknanya kita belum cukup faham benda tu. Jadi kalau betul lah apa yang Albert Einstein kata ni, sebab kalau fikir secara logik kan, kalau aku betul-betul dah faham, kenapa aku tak pandai ajar? Kalau aku betul-betul faham, aku mesti tahu daripada step pertama hingga sampai step yang akhir. Jadi itu yang baru betul-betul orang yang pandai mengajar. Jadi daripada quote Albert Einstein ni sendiri, kita dapat tengok bahawa kalaulah kita ni tak pandai nak ajar orang lain, ataupun kita ni rasa tak pandai nak ajar kan, tak pandai nak ajar, jadi maknanya kita masih ada benda yang kita kena perbaiki. Maksudnya kita belum faham sepenuhnya apa yang kita belajar tu. Jadi bila kita ada benda ni, kita tak pandai nak ajar orang ni, kita kena muhasabah balik 3 benda tadi. Sama ada kita buat tak 3 benda yang saya nyatakan awal-awal tadi. Jadi itu cara yang keempat adalah dengan mengajar orang lain ataupun berkongsi dengan orang yang lain. Jadi itu 4 tips ataupun 4 cara yang saya boleh kongsikan kepada semua pendengar pada hari ini. Jadi saya nak nasihatkan bahawa 4 cara yang saya nyatakan ni adalah berdasarkan pendapat saya. Jadi walaupun ada cara-cara yang lain, jadi 4 cara yang saya nyatakan ni adalah berdasarkan saya punya pendapat. Jadi janganlah waktu naik sekolah nanti ada yang jumpa saya cakap tak puas hati lah, tak guna pun cara yang kau bagi ni. Jadi ini berdasarkan pendapat saya. Jadi jangan kecam saya. Jadi saya ingin nasihatkan pada khususnya kepada pelajar Form 3 dan Form 5 seluruh Malaysia, agar kita sama-sama perbaiki diri kita. Kita nak berjaya, jadi kita ada usaha. Walaisal insani illa ma sa'a. Jadi Allah kata dalam Quran, dan tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakannya. Jadi selagi kita usaha, selagi kita ada usaha untuk mencapai kejayaan tu, insya-Allah kita akan dapat kejayaan tu. Jadi saya nasihatkan kepada semua pelajar tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5, khususnya kepada tingkatan 3 dan 5 yang akan ambil exam PT3 dan SPM pada tahun ini, kita sama-sama kejar kejayaan dengan usaha kita sendiri. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Itu kata-kata yang saya boleh ungkapkan daripada usaha dan doa. Jadi apa yang kita nak usahakan, tak semestinya kita akan dapat benda tu, walaupun benda tu baik. Dan kita tahu benda yang kita fikir baik tak semestinya baik bagi kita. Dan apa yang kita fikir benda ni buruk ataupun benda ni tak baik, boleh jadi benda tu adalah perkara yang sebaik-baiknya bagi kita. Jadi bersangka baiklah kepada Allah. Jadi janganlah kita ni sampai memikirkan Allah ni tak adil bagi kita. Walaupun kita dah usaha banyak-banyak, dan kita kena yakin bahawa
kita punya kejayaan ni dah ditentukan. Itu sahaja yang saya dapat kongsi pada masa ini. Diharap semua dapat ambil pengajaran dan kita kongsikan kepada orang lain. Jadi saya harap sangat-sangat korang semua dapat amalkan 4 perkara ni. Lagi-lagi bertanya dalam kelas. Tolonglah, jangan malu, jangan segan. Tolong tanya, cikgu tak makan orang, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Ada pesanan air yang saya ingin nyatakan, iaitu stay home, stay safe dan kekalkan di dalam rumah. InsyaAllah.